Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aribah binti Azmi dan saya Fitria Amanina binti Abdul Halim. Kami dari kelas 4 Sains 2021. Pada hari ini, kami akan membuat satu perbincangan soalan yang berkaitan dengan bab 2, iaitu biologi sel dan organisasi sel. Soalan pertama berbunyi, apakah unit asas suatu organisma? Baiklah, kata kunci yang dapat kita gariskan untuk soalan ini ialah unit asas suatu organisma. Organisma pada mulanya terbentuk apabila sel yang sama jenis diorganisasikan menjadi tisu. Kemudian, tisu yang berlainan jenis akan bergabung untuk membentuk organ. Setiap organisma terdiri daripada banyak organ. Organ yang berlainan tadi itu bekerja untuk melakukan sesuatu fungsi khusus membentuk satu sistem. Dan gabungan semua sistem organ dikoordinasi dan bekerjasama sebagai satu unit organisma lengkap. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah C, iaitu sel. Jawapan A, B dan D iaitu nukleus, sitoplasma dan membran sel salah kerana semua ini merupakan komponen dalam sel. Soalan kedua ialah, pilih pernyataan yang salah tentang sel tumbuhan dan sel haiwan. A. Kedua-duanya mempunyai satu nukleus. Raja ini menunjukkan sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita boleh lihat di sini bahawa terdapat nukleus bagi kedua-dua jenis sel. Jadi jawapan A ialah salah. B. Kedua-dua sel mempunyai satu dinding sel. Menurut Raja, dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Jadi jawapan B boleh menjadi jawapan yang betul. Seterusnya C. Kedua-duanya mengandungi protoplasma. Jawapan ini sudah terang salah kerana setiap sel mempunyai protoplasma yang terdiri daripada sitoplasma dan nukleus. Protoplasma diselaputi oleh membran plasma dalam kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan. Jadi jawapan C salah. Seterusnya D. Kedua-duanya adalah mikroskopik pada asasnya. Ya, kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan merupakan mikroskopik kerana mikroskopik merupakan satu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar kecuali dengan bantuan mikroskop. Jadi jawapan D salah. Jawapan yang betul untuk soalan 2 ialah B. Kedua-dua sel mempunyai satu dinding sel. Okey, untuk soalan yang ketiga, di dalam penyediaan slide suatu sel haiwan, metalina biru digunakan untuk menandakan sel. Bahagian sel yang manakah ianya ditandakan? Okey, untuk soalan ni, kata kunci yang dapat kita gariskan ialah metalina biru dan bahagian sel yang ditandakan. Raja yang disertakan ini merupakan sel haiwan yang telah ditandakan oleh metalina biru. Seperti yang kita boleh lihat, terdapat membran plasma, sitoplasma dan nukleus. Jadi, jawapan untuk soalan ini ialah D, iaitu nukleus. Baiklah, mari kita teruskan untuk soalan yang keempat. Kromosom di dalam sel adalah berada di dalam. Kata kunci untuk soalan ini ialah kromosom. A. Centriole. Centriole ini terdiri daripada susunan mikrotubul kompleks. So, jawapan untuk A adalah salah. B. Ribosom. Ribosom pula terdiri daripada protein dan asid ribonukleik RNA. Jawapan untuk B adalah salah juga. C. Jasad Golgi. Di dalam komponen ini terdiri daripada satu timbunan kantong pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Jawapan untuk C juga salah. D. Nukleus. Di dalam nukleus mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik DNA. DNA menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. Jadi untuk jawapan nombor 4 ialah D,
iaitu nukleus. Baiklah, mari kita teruskan dengan soalan kelima. Rajah menunjukkan satu bentuk pengambilan makanan oleh ameba spesies. Soalannya, apakah proses ini? Kata kunci yang boleh kita gariskan untuk soalan ini ialah bentuk pengambilan makanan dan proses. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah B, fagositosis. Jawapan A salah kerana hidrolisis membawa maksud pembelahan ikatan kimia dengan penambahan air. Jawapan C juga tidak dipilih kerana pencernaan membawa maksud proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel badan. Jawapan D iaitu fotosintesis juga salah kerana fotosintesis membawa maksud proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah B, iaitu fagositosis. Seterusnya, soalan ke-6. Rajah menunjukkan sel mesofil suatu daun. Bahagian berlabel R mengandungi. Jadi, untuk soalan ini, kita perlu kenal pasti apakah P, Q dan R. Yang pertama P. P merupakan mitokondria, Q merupakan dinding sel dan R pula ialah vakuol. Soalan diminta untuk mencari kandungan untuk R, iaitu vakuol. Vakuol merupakan kantung berisi cecair, iaitu subsel. Jadi jawapan untuk soalan ini ialah C, iaitu subsel. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan soalan subjektif. Rajah menunjukkan organisma unisel aitawa ameba spesies. A. Terangkan bagaimana organisma di atas bergerak. Jadi untuk soalan terangkan, dia minta kita untuk bagi jawapannya yang panjang dan perlu ada huraian. Jadi kita punya kata kunci di sini ialah bergerak. Jadi kita kena terangkan macam mana organisma tu bergerak. Jadi jawapannya, spodium mengunjur ke depan diikuti dengan sitoplasma dan keseluruhan sel bergerak ke hadapan. Okay, kita teruskan dengan soalan B. Namakan struktur berlabel X dan nyatakan fungsi utamanya. Untuk soalan namakan, jawapannya pendek sahaja, tak perlu ada huraian. Lagipun dia suruh namakan je. Jadi namakan apa? Namakan struktur berlabel X, iaitu yang berada di sini. Dan seterusnya dia minta kita nyatakan. Dia suruh nyatakan ni, jawapannya pun sama juga macam namakan, pendek sahaja. Jadi dia suruh nyatakan fungsi utamanya. Fungsi utama bagi struktur berlabel X ni. Jadi jawapan dia vakuol. Fungsinya mengawal pengosmo kawal aturan ataupun mengawal atur keluar masuk air pada sel. Kita boleh pilih salah satu daripada dua jawapan ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan C. Jelaskan bagaimana organisma ini mendapat makanan. Untuk soalan jelaskan, jawapannya sedikit panjang. Kata kunci untuk soalan ini ialah mendapat makanan. Jawapannya, pseudopodium mengunjur ke arah partikel makanan. Dua pseudopodium tersebut membentuk vakuol makanan. Enzim pencernaan dirembeskan ke dalam vakuol tersebut. Nutrien diserap dan bahan sisa dibuang keluar sel. Seterusnya, soalan D. Namakan proses di mana ameba spesies. Untuk soalan namakan, jawapannya adalah ringkas atau pendek. Kata kunci untuk soalan ini ialah proses. Nama lain bagi proses ialah cara atau kaedah. Jawapan untuk D ialah menyingkirkan karbon dioksida, iaitu resapan ringkas. Kedua, membiak, iaitu belahan kedua. Yang ketiga, menelan partikel makanan, iaitu fagositosis. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan soalan E.
Jelaskan kenapa organisma unisel tidak memerlukan sistem berbanding organisma multisel. Baiklah, soalan jelaskan sama juga macam soalan C tadi, di mana dia minta kita untuk buat sedikit huraian. Jadi soalan dia, kenapa organisma unisel tidak memerlukan sistem berbanding organisma multisel? Okey, jawapannya, organisma unisel mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Maka proses hidup seperti pertukaran gas berlaku melalui resapan ringkas tanpa menggunakan tenaga berbanding dengan organisma multisel. Jadi macam soalan ni dia minta kita bandingkan, jadi kita kena ada jawapan bandingkan juga. Jadi dengan berakhirnya soalan E itu tadi, maka berakhirlah perbincangan kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.